Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulakan kelas, kita akan bacakan Fatihah atas hajat di sini, yang mana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam didoakan untuk anak kepada yang berhajat ini agar dikembalikan semangatnya dalam bekerja, dalam mencari rezeki yang halal, yang barakah, walaupun diuji di tempat kerja dan sebagainya. Dan secara khusus projek Adibah Bahriyah binti Saleh dan timnya, moga-moga berjalan dengan lancar, dan segala urusan menghantar pelantar dari JB ke Sarawak dipermudahkan dan diselamatkan, dikuatkan semangat, diberikan kesihatan, diberikan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Begitu juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan kita di dunia, di barzakh dan di akhirat. Dikabulkan segala hajat kita, hajat di dunia dengan kemudahan, hajat di akhirat dengan pengampunan. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada tipu daya syaitan, daripada bisikan hawa nafsu, daripada fitnah dajjal. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan berkat tahun baru ni dipermudahkan segala urusan kita, urusan dunia, sehingga dengan dipermudahkan urusan dunia itu kita dapat memberikan perhatian yang penuh kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan untuk matlamat tahun baru ini tidak ada perkara yang kita akan utamakan, tidak ada perkara yang kita akan kedepankan melainkan daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna penghambaannya kepada Allah. Dijadikan kita daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna pengikutannya dan penauladannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dijadikan kita daripada hamba-hamba yang diberi taufik untuk mengetahui hak setiap orang yang mempunyai hak ke atasnya untuk ditunaikan, dan diberikan kekuatan untuk menunaikan hak setiap orang yang mempunyai hak terhadap diri kita. Hak kepada ibu bapa, hak kita sebagai anak kepada ibu bapa, hak kita sebagai adik-beradik, hak kita sebagai suami ataupun isteri ataupun pasangan, hak kita sebagai seorang ayah ataupun ibu, hak kita sebagai seorang guru ataupun murid. Moga-moga kita diberikan kekuatan untuk menunaikan segala hak tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menuntut hak dari orang lain untuk menunaikan hak kita, tapi kita menunaikan hak orang lain. Ala hadhihi niyyah kullin salih ajama akhiratid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayyidis salihin ila yaumiddin wa atalallahu umrahu fi afiyah. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid mengatakan ataupun berkata dalam kitabnya Tariqah Alawiyah, jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, muka surat 66, ila anqal, perenggan 2 terakhir, dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang bakhil dengan ilmu yang dimilikinya, maka ia akan tertimpa salah satu dari 3 hal: akan lupa terhadap ilmunya, mati dengan tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya, atau hilang kitab-kitabnya. Demikian keterangan dari mukaddimah kitab Syarh Al-Muhadzab. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, sesungguhnya orang yang menampakkan kepada orang awam pendapat-pendapat yang kuat menurutnya dan menyembunyikan pendapat yang lain, maka ia akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Al-Baqarah ayat 159.
Oleh kerana itu, janganlah engkau sebutkan pendapat yang engkau inginkan dan yang kuat menurutmu, melainkan sebutkanlah yang dikatakan oleh para ahli ilmu, dan biarlah ia mengambil pendapat yang ia inginkan. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya ada dua hal di dunia yang apabila mati seperti bangkai yang tidak disembelih. Pertama, orang kaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rezekinya tetapi ia tidak mahu bersedekah pada jalan kebaikan. Kedua, orang alim yang tidak memberi manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Demikian keterangan dari kumpulan ucapannya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya At-Tibyan, mengajar orang yang belajar adalah fardu kifayah. Namun bila tidak ada yang dapat melakukan kecuali satu orang, maka baginya menjadi fardu ain. Jika ada sekelompok orang yang dapat mengajar, maka pengajaran cukup dilakukan sebahagian di antara mereka. Jika mereka semua tak tahu, maka semuanya berdosa. Apabila sebahagian telah melakukannya, maka gugur kewajipan bagi yang lain. Jika seseorang di antara mereka diminta untuk mengajar tetapi tidak mahu, maka menurut pendapat yang lebih masyhur, tidak berdosa. Tetapi jika tidak memiliki uzur, maka ia harus melakukannya. Beliau juga berkata, para ulama berpendapat bahawa seseorang tidak diperbolehkan menolak mengajar kerana merasa niatnya belum benar. Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya berkata, keinginan mereka dalam mencari ilmu merupakan niat. Mereka juga berkata, kami menuntut ilmu bukan kerana Allah, tetapi ilmu menolak kecuali jika kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahawa pada akhirnya tujuannya menjadi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita berada dalam bab haramnya mencegah dan menyembunyikan ilmu. Dan kita dah bahaskan pada pengajian yang lalu, ilmu ni satu perkara yang mulia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji ataupun mengambil ikrar daripada orang-orang yang diberikan ilmu tersebut untuk menyampaikan ilmu. Dan salah satu daripada tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muallim. Bu'ithtu muallima, aku diutuskan sebagai seorang pengajar. Dan diturunkan Al-Quran itu agar supaya diterangkan kepada manusia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar supaya kamu menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya setelah dibacakan ayat Al-Quran itu kepada manusia, maka tugas Rasulullah untuk menyampaikan ilmu tersebut. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat. Maka ilmu yang kita peroleh ataupun ilmu-ilmu yang kita miliki, apabila kita sampai pada tahap kelayakan, maksudnya bila dah sampai ada kelayakan untuk menyampaikan, maka digalakkan untuk menyampaikan dan tidak menyembunyikan daripada ilmu yang kita miliki. La ilaha illallah. Kadang-kadang syaitan ditipu kita, oh kita belum niat tak betul lagi ataupun belum amal lagi dan sebagainya, seperti mana yang kita telah terangkan pada pengajian yang lalu. Itu semua tipu daya daripada syaitan. Tugas, ada 3 tugas, iaitu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Jadi orang yang telah menuntut ilmu, ada lagi tugas setelah itu untuk mengamalkan dan menyampaikan. Tapi kalaupun dia tidak menyampaikan, kalaupun dia belum lagi mengamalkan daripada ilmu tersebut, dia masih lagi dituntut untuk menyampaikannya, dalam keadaan dipasang niat untuk paksa diri dia ataupun didik diri dia untuk mengamalkan daripada apa yang disampaikan. Tapi hatta walaupun dia belum mengamalkan, tapi masih tak salah, at least dia buat 2 perkara. Dia dah mengetahui dan dia dah sampaikan. Tapi kalau hanya kerana reason, sebab dia belum mengamalkan, dia tak nak sampaikan, dah rugi. Dia hanya buat 1 perkara. Dia hanya mempunyai ilmu tersebut tapi tak amal dan tak sampaikan. Dan kita sendiri tahu kadang-kadang memang kita lemah, tahu banyak benda, yang kita amalkan sikit. Kadang-kadang tak sampai 10% daripada ilmu yang kita tahu kita amalkan.
Tapi dengan kita banyak menyampaikan daripada ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, lama kelamaan seakan-akan ianya menjadi dorongan kepada kita untuk, seakan-akan ianya lebih banyak kita memberi peringatan, lebih banyak kita akan ingat perkara tersebut. Dan bila kita ingat perkara tersebut, barulah kita mudah nak amalkan. Salah satu problem kita tak amalkan ilmu kadang-kadang sebab kita terlupa. Dan kita terlupa sebab ianya tidak diulang-ulang. Afatul ilm an-nisyan. Kenapa kita tak dapat nak amalkan sesuatu perkara? Sebab kita lupa. Kita dilalaikan dengan perkara-perkara lain. Jadi dengan orang yang mengajar, sentiasa mengajar, dan sebagai penuntut ilmu, kita sentiasa hadir dalam majlis ilmu, walaupun terkadang perkara tersebut dah diulang banyak kali, tapi kita ambil, kita ni belum faham 100% benda tu, dan kadang-kadang kita belum amalkan benda tu, dan mungkin kita dah amalkan tapi amalan pun belum sempurna dan sebagainya. Jadi kalau diulang 10 kali, diulang 100 kali, maka muskilah, tak jadi masalah. Nah, wahakadha. Jadi perlu disampaikan ilmu tersebut. Dan di sini dituliskan daripada Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang bakhil dengan ilmu yang dimiliki, maka ia akan tertimpa salah satu dari 3 hal, akan lupa terhadap ilmunya. Jadi kita dah sebutkan tadi, makin banyak kita sebutkan ulang tentang ilmu tersebut, makin ianya menjadi mantap. Mati dengan tidak mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Kerugian. Kita diberikan ilmu tapi kita simpan, kita tak amalkan. Kalau amalkan, at least ada manfaat. Tapi kalau kita tak amalkan, kita tak dapat manfaat daripada ilmu tu, orang lain pun tak dapat manfaat daripada ilmu tu. At least dengan kita sampaikan, hatta kita kuliah ada 10 tempat, setiap kuliah tu ada 10 orang. Jadi out of 100 orang yang kita sampaikan, mungkin ada 1 orang je pun yang amalkan. Itu pun dah cukup untuk mendapatkan manfaat daripada perkara tersebut. Dan katalah 1 orang tu, kemudian Allah terima ilmu dia dan Allah gunakan dia untuk berkhidmat, kemudian dia mengajar generasi seterusnya, pahala yang dia ajar generasi seterusnya akan dapat kepada guru, seperti mana yang kita dah bahaskan juga pada pengajian yang lalu. Ini sebagai seorang guru, pahala tu sentiasa berganda. Dia macam MLM, network marketing kan. Dia generation yang paling tinggi tu paling banyak dia punya pahala, paling banyak dia mendapat manfaat daripada apa yang dia lakukan. Atau hilang kitab-kitabnya. Kitab bagi orang alim ni satu perkara yang sangat mahal, satu perkara yang sangat berharga. Dan saya dah sebutkan rasanya pada pengajian yang lalu, guru saya Syekh Taha bin Yusuf Karan, subhanallah, kitabnya ratusan ribu harga. Kitabnya harga ratusan ribu. Kemudian di sini satu perkara yang penting, ni adab dalam mengajar ataupun adab sebagai seorang alim. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan bahawa sesungguhnya orang yang menampakkan kepada orang awam pendapat-pendapat yang kuat menurutnya dan menyembunyikan pendapat lain, maka ia termasuk dalam firman Allah daripada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Maksudnya apa? Kadang-kadang mungkin kita kat Malaysia tak nampak sangat, tapi kalau kita belajar dekat negara-negara yang belajar contohnya 4 mazhab, ataupun kita belajar dekat negara-negara yang bukan daripada mazhab kita mazhab Syafi'i, mungkin kita belajar dekat negara yang dekat situ mereka mengamalkan mazhab Hanafi ataupun Hambali ataupun Maliki. Sebagai seorang guru, kita memberitahu ataupun mengajarkan kepada anak murid kita, okey, pendapat ini macam ni, dalil dia macam ni, dan ada juga pendapat lain daripada mazhab lain. Bukan kita hanya mengajar, aku Syafi'i, aku hanya mengajar dalil Imam Syafi'i dan aku hanya mengatakan bahawa pendapat Imam Syafi'i je betul. Tak. Sebab pendapat ulama lain pun berdasarkan atas dalil, berdasarkan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang mereka fahami daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi seakan-akan dengan kita hanya mengkedepankan dan mengutamakan pendapat yang kita rasa bagus, yang baik, ataupun daripada mazhab kita, ataupun daripada firqah kita, ataupun daripada guru kita, hatta seakan-akan kita menyembunyikan daripada pendapat lain ataupun menyembunyikan daripada ilmu-ilmu yang lain. Kadang-kadang ni berlaku kan, kita jadi ta'assub. Kita guru ni cakap macam ni, guru kita je betul, guru lain dah tak betul. Tak boleh macam tu. Setiap orang akan menganggap pendapat gurunya itu yang terbaik, dan memang patutnya macam itulah. Kita berguru dengan satu orang, kita akan rasa pendapat guru kita yang terbaik, tapi pada waktu yang sama kita tak menyalahkan pendapat guru yang lain.
kita tak menyalahkan dalil ataupun bukti daripada orang lain. Nah, kerana itu janganlah engkau sebutkan pendapat yang engkau inginkan dan yang kuat menurutmu, melainkan sebutkanlah yang dikatakan oleh para ahli ilmu, dan biar ia mengambil pendapat yang ia inginkan. Kat sini biarlah ia ambil pendapat yang ia inginkan. Ini mungkin pada masalah-masalah yang kita boleh pilih. Tapi ada pun dalam mazhab, dalam fiqah dan sebagainya, kita ambil apa yang telah ditetapkan dalam mazhab. Kita ni bukan orang alim untuk kita nak pilih, nak ambil qaul ni, nak ambil pendapat dia ni dan sebagainya. Nah, ada dua hal di dunia yang apabila mati seperti bangkai yang tidak disembelih. Pertama, orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersedekah pada jalan kebaikan. Kedua, orang alim yang tidak memberi manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Waliyadzubillah. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan di sini tentang hukum mengajarkan ilmu. Hukum mengajarkan ilmu. Terkadang mengajarkan ilmu ni menjadi fardu ain bila tak ada orang lain yang boleh mengajar kecuali satu orang. Dekat kampung tu ataupun dekat bandar tu ataupun dekat negeri tu ada satu orang je yang berilmu dan boleh mengajar. Jadi kalau dia tak mengajar, dia berdosa sebab dah jatuh fardu ain untuk dia mengajar kepada orang lain. Tapi kalau ada beberapa orang alim dekat satu kampung ataupun dekat satu daerah, dekat satu kawasan, dan salah satu daripada mereka telah mengajar, maka jatuh dosa daripada yang lain sebab dia fardu kifayah. Dah jadi fardu kifayah, ada beberapa orang ustaz yang mengajar, jadi yang tak mengajar tu tak berdosa. Nah, tapi kalau semua tak mau mengajar, maka semuanya berdosa. Nah, seperti hukum fardu kifayah yang telah kita ketahui. Apabila sebahagian telah melakukan, maka gugur kewajipan bagi yang lain. Jika seorang di antara mereka diminta untuk mengajar tapi tidak mahu, maka menurut pendapat yang lebih masyhur tidak berdosa. Tetapi jika tidak memiliki uzur syar'i, maka ia harus melakukannya. Maksudnya masih digalakkan. Kalau diminta untuk mengajar, kita tak ada alasan untuk, maksudnya tak ada perkara yang menghalang kita daripada tidak mengajar, maka kena mengajar. Nah, subhanallah. Nah, kat sini disebutkan Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya mengatakan keinginan mereka dalam mencari ilmu merupakan niat. Mereka juga berkata, kami menuntut ilmu bukan kerana Allah, tetapi ilmu menolak kecuali jika kerana Allah. Maksudnya apa? Kadang-kadang pada permulaan kita menuntut ilmu, tujuan kita nak menuntut ilmu sebab mak bapak suruh, sebab kita geng ajak, kawan-kawan ajak, bukan sebab kita betul-betul nak, tapi ataupun kita ada masa lapang, khalas tak tahu nak buat apa, ada kuliah, kita pun pergi bukan sebab kita nak sangat, tapi just nak kill the time, since kita ada banyak masa lapang. Tapi di penghujungnya, kebiasaannya, ilmu itu kalau dituntut, lama-kelamaan dia akan memperbaiki daripada niat seorang. Makin lama kita hadir majlis, makin lama kita hadir majlis ilmu dan sebagainya, lama-kelamaan kehadiran kita itu sikit demi sedikit akan mendidik kita untuk memperbaiki daripada niat tersebut, sehingga akhirnya insya-Allah niat kita apabila menghadiri majlis ilmu ataupun zikir dan sebagainya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ilmu itu dia enggan diberikan kepada orang yang menuntut kerana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga tafsil ataupun perincian terhadap perkara tersebut. Ada setengah-setengah ilmu yang akan memperbetulkan daripada niat orang yang menuntutnya. Ni talking about ilmu agama. Ada ilmu-ilmu agama yang bila kita tuntut, lama kelamaan akan memperbaiki daripada niat kita. Kerana apa? Kerana the nature of the subject, nature of the ilmu tersebut. Sebagai contoh, kita ada ilmu tafsir, kita ada ilmu fiqh, kita ada ilmu tasawuf, kita ada ilmu aqidah, kita ada ilmu hadis, kita ada ilmu jarh wa ta'dil dan sebagainya. Maka terkadang ilmu tu memang ilmu agama, tapi disebabkan, sebagai contoh, kalau kita belajar pasal nak mengetahui sama ada hadis itu hasan ataupun sahih ataupun tidak, kadang-kadang ianya tidak akan mengingatkan kita untuk memperbaiki daripada niat tersebut. Tapi contohnya kalau kita mengajar tafsir, kita baca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita untuk nak mempunyai sifat-sifat yang mulia seperti ikhlas, seperti istiqamah, seperti
tawaduk dan sebagainya, maka disebabkan kita sering membaca daripada perkara tersebut dan kita sentiasa diingatkan perkara-perkara tersebut, ataupun kita baca kitab-kitab tasawuf dan sebagainya, perkara-perkara yang melembutkan hati, yang membersihkan hati, yang menyucikan hati dan sebagainya, maka lama kelamaan walaupun pada permulaannya hati kita kotor ataupun niat kita tak betul dalam mempelajari ataupun mengajarkan ilmu tersebut, tapi disebabkan nature of the subject itu, dia akan mengingatkan kita untuk memperbaiki niat. Tapi seperti yang saya sebutkan, ada juga ilmu-ilmu yang terkait. Mungkin kalau kita belajar masalan, saya selalu buat rasa bersalah pula nak buat contoh ni, masalan tajwid contohnya, dia tak akan ingatkan kita pasal ikhlas, dia akan sebut pasal makharijul huruf dan sebagainya. So benda tu lama mana pun kita belajar, dia unless kalau ustaz tu ingatkan, tapi the nature of the subject itself, dia tak akan ingatkan kita untuk memperbaiki niat dan sebagainya. Wahakala. Ala kulli hal, itu sebagai contoh sahaja, bukan untuk nak tak belajar tajwid kena belajar. Kalau kita sampai pada tahap kita kena belajar ilmu jarh dan ta'dil, kena belajar akidah dan sebagainya. Semua ilmu agama tu semuanya, setiap bahagian ataupun cabang ilmu agama itu akan menyempurnakan kefahaman seseorang itu terhadap agama. Semakin banyak cabang ilmu yang dia ketahui dan dia pelajari, semakin sempurna pengamalan ataupun kefahaman dia terhadap agama. Tapi cuma seperti yang saya sebutkan, ada setengah tu lebih utama, lebih aula untuk dipelajari berbanding dengan yang lain. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan sini peringatan Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, adapun mengambil upah atas pengajaran yang diberikan dibolehkan. Dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan, sesungguhnya yang paling patut kalian mengambil upahnya adalah mengajar kitabullah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa bila mengajar merupakan fardu ain bagi seseorang, maka tidak dibolehkan mengambil upah. Pendapat ini dipilih oleh Al-Halimi. Ada pula yang mengatakan tidak dibolehkan secara mutlak, yakni at any cost tak boleh ambil upah. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berpendapat demikian. Di dalam kitab Al-Bustan karya Abu Layth As-Samarqand disebutkan bahawa terdapat 3 macam pengajaran. Pertama, semata-mata mengharap balasan dan tidak mengambil imbuhan atau imbalan, iaitu upah. Kedua, mengajar dengan mengambil upah. Ketiga, mengajar tanpa membuat pensyaratan, tetapi jika diberi hadiah diterima. Jenis yang pertama akan mendapatkan ganjaran pahala. Jenis ini merupakan perbuatan para nabi. Jenis yang kedua diperselisihkan oleh para ulama, tetapi menurut pendapat yang paling kuat dibolehkan. Adapun jenis yang ketiga, kesepakatan ulama membolehkan kerana Nabi SAW adalah pengajar manusia dan beliau menerima hadiah. Nah, ini dibahaskan tentang hukum mengambil upah dalam mengajarkan ilmu agama ataupun dalam mengajar Al-Quran. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada orang yang hanya mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan enggan ambil upah. Maksudnya kerana dia berpendapat bahawa tak boleh dia ambil upah atas pengajian agama ataupun mengajarkan Al-Quran, maka dia tak akan ambil apa-apa hadiah. Ada juga yang mengajar dan mengambil upah dalam erti kata dia meletakkan syarat. Maksudnya 1 jam RM30, 1 jam RM50, wahakala, ataupun apa-apalah. Maksudnya ditetapkan, kalau nak mengajar, satu orang mengaji, satu kepala berapa dan sebagainya, wahakala. Maka dia untuk dia mengajar, dia, kalau macam dekat Mesir, kalau tak silap, nak baca satu khatam dengan satu ustaz, kena bayar certain amount of duit. Maksudnya ustaz tu akan mendengar bacaan khataman Al-Quran kita tu daripada awal sampai akhir, dan pada penghujungnya akan diberikan ijazah ataupun sanad. Maka guru-guru macam tu kadang-kadang memang diorang tak ada kerja lain, maksudnya nak cari rezeki. Maksudnya waktu mereka itu sepenuhnya diberikan untuk Al-Quran, maka dia tetapkan bayaran, at least ada minimum. Kadang-kadang bila cakap ikhlas, orang bagi ikhlas tak cukup untuk nak menampung dia punya kehidupan. Jadi diletakkan harga. Maka sebahagian para ulama mengatakan boleh macam ni. Dan yang ketiga, mengajar tanpa membuat syarat. Orang jemput, orang panggil, orang minta ajar, khalas ajar, tak ada harap apa-apa, tapi bila orang bagi, diambil. Dan itu
yang dilakukan ataupun yang disebutkan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada manusia dan menerima daripada hadiah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang bagi hadiah, ambil. Bahkan kalau kita tengok satu kali Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari dia pergi musafir. Dia berada dalam keadaan musafir dan bersama sahabat-sahabat lain ataupun bersama sahabat lain lah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi on the way back daripada safar tersebut, maka diorang pun stop dekat satu kampung, minta untuk menjadi tetamu kepada orang kampung tersebut. Dan kebiasaannya orang Arab ni memang sifat mereka karam, suka untuk melayan tetamu, ikramud dhaif dan sebagainya, suka beri tempat persinggahan kepada orang-orang yang bersinggah di tempat mereka dan sebagainya. Minta tak nak. Orang kampung tu enggan untuk menjadikan mereka tetamu. Sebab apa? Sebab mereka ni orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itu mereka enggan, walaupun dalam diri mereka itu sifat fitrah kejadian mereka suka melayan tetamu, tapi sebab tak puas hati, ni orang Islam, tak sama agama dan sebagainya, maka mereka enggan. Walhasil sahabat-sahabat tu berkemah dekat luar kampung tersebut. Tak boleh nak masuk kampung tu, jadi mereka berkemah dekat luar kampung. Qadarallah, Allah tetapkan ketua kampung tersebut kena sengat ataupun kena patuk dengan ular, sehingga cari-cari ubat tak ada. Nak minta orang ubatkan, tak ada orang yang boleh ubatkan. Maka mereka terpaksa minta tolong daripada sahabat radhiyallahu anhu. Maka mereka berjumpa dengan sahabat Nabi dengan mengatakan sahibukum bu'itha bi khair, yakni sahabat kamu ataupun orang yang kamu ikuti, pemimpin kamu itu diutuskan dengan kebaikan. Maka adakah di antara kamu yang boleh ubatkan kami? Maka diorang pun kata boleh. Padahal salah satu pun daripada mereka tak pernah mengubatkan orang yang kena patuk ular, tapi keyakinan mereka dengan agama Islam dan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka katakan boleh. Cumanya ada syarat. Hari tu, tempoh hari aku nak masuk kampung kamu, kamu tak nak bagi. Jadi sekarang ni kamu minta pertolongan daripada aku, daripada kami, dan kami memerlukan sedikit bantuan, maka kami akan letakkan ujrah, upah untuk perubatan tersebut. Maka dia kata, utlub masyid, yang minta apa yang kamu nak. Dia kata, khalas, kami akan letakkan upah 30 ekor kambing ataupun 40 ekor kambing. Kalau kita tengok hari ni, seekor kambing berapa? Katalah 1,000. 30 ekor kambing tu 30,000 untuk nak ubatkan, kena patuk ular je. Tapi dia kata utlubu masjid tu, minta apa kamu nak. Khalas, diorang pun agree. Jadi bawa Abu Sa'id Al-Khudri pergi. Maka Abu Sa'id Al-Khudri buat apa? Dia bacakan surah Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri bacakan surah Fatihah, kemudian dihembuskan ataupun ditiupkan ataupun digunakan, maaf cakap, air liurnya sedikit, kemudian disapu dekat tempat patukan ular tersebut. Baca sekali, obat dia dibaca lagi sekali, baca kali ketiga. Lepas kali ketiga sembuh, ketuanya sembuh dan bangun seperti biasa, seakan-akan tak sakit. Dan sebahagian daripada sahabat Nabi SAW yang mana pada waktu itu tak berapa pasti sama ada boleh tak kita nak letakkan upah, letakkan syarat dalam pengajaran ataupun pembacaan Al-Quran. Jadi orang-orang yang tak ada rasa masalah makan, sebab diorang pun memang lapar masa tu dalam perjalanan, jadi perlu makanan, jadi diorang pun makan. Adapun yang rasa bersifat warak, tak pasti lagi hukumnya boleh ataupun tidak, maka diorang pun tunggu sampai balik ke kota Madinah. Bila sampai ke kota Madinah, diorang pun cerita daripada A to Z kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wa ma yudri, dia kata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, mana kamu tahu yang surah Fatihah tu adalah ruqyah, iaitu ruqyah lah, yang macam kita tahu hari ni kan, maksudnya kita sembuhkan dengan bacaan Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa kalau ada balance daripada kambing-kambing tersebut, maka berikan kepada aku, wadribu li bisahmin, yakni berikan aku sedikit, kerana Nabi pun nak makan. Syuf, Nabi bukan hanya mengatakan bahawa meletakkan upah ke atas bacaan Al-Quran itu halal dan dibolehkan, bahkan Nabi nak tenangkan hati sahabat, Nabi pun makan sekali daripada daging kambing tersebut.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di sini menunjukkan bahawa ruqyah ataupun mengenakan ujrah, upah terhadap pengajaran Al-Quran ataupun pembacaan Al-Quran ataupun perubatan menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini dibolehkan, dan Nabi sendiri makan daripada perkara tersebut, daripada balasan daripada ruqyah tersebut. Syahid hina maksudnya Nabi SAW pun untuk pendapat yang kedua ni yang mengatakan mengajar dengan mengambil upah, maksudnya dibolehkan, hatta dalam hadis ada disebutkan. Tapi yang terbaiknya kita tidak meletakkan apa-apa upah lah, maksudnya kita mengajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, cuba perbaiki niat kita sebaik mungkin, dan apa-apa yang diberikan sebagai hadiah kita ambil. Allah Taala a'lam. Kemudian disebutkan di sini peringatan, seorang alim dengan pengetahuannya tidak diperbolehkan menyebutkan masalah yang dapat menimbulkan sikap meremehkan agama dan terjatuh kepada kerusakan, kerana pengetahuan itu dapat bermanfaat seperti fardu-fardu ain yang wajib diingatkan kepada setiap orang, atau dapat pula merugikan seperti siasat-siasat, iaitu siasat ni politik, siasah, dia bukan siasat, dia siasah yang dapat menggugurkan, siasah yang dapat menggugurkan, yakni macam loophole, kita bagi poin-poin loophole supaya dapat menggugurkan zakat. Segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan mendatangkan harta dunia tidak boleh disampaikan kepada orang yang diketahui akan melakukannya atau mengajarkannya kepada orang yang akan melakukannya. Atau sesuatu yang mengandung mudarat dan manfaat, jika manfaatnya lebih kuat maka boleh disampaikan, tetapi jika tidak maka tidak diperbolehkan. Demikian keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sebagai orang alim, kita sampaikan ilmu yang bermanfaat, yang ada maslahah. Ada terkadang ilmu-ilmu mungkin dia ni tidak mendatangkan maslahah, bahkan mendatangkan kerosakan, ataupun bahkan terkadang ilmu tersebut menyebabkan orang meremehkan perkara-perkara agama. Jadi bila sampai ke tahap macam tu, maka kita elakkan. Macam mana nak bagi contoh? Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai contoh, kif? Naam. Ba'da murul haul summa qatilul khair shan qatil zakah. Naam. Qabla hulul haul. Naam. Ahsan. Contohnya seperti Ustaz katakan tadi, kita ada duit zakat. Kita ada duit zakat, dah cukup nisab. Wabadin kita tunggu satu haul baru diwajibkan untuk keluarkan zakat. Tapi kita guna ataupun kita cakap, kita mengajarkan kepada orang, ada trik untuk kita tak diwajibkan zakat. Yang ni sebelum cukup haul, sebelum cukup setahun tu, kita guna ataupun kita hadiahkan kepada orang lain, kita bagi kepada kebajikan dan sebagainya, dengan niat supaya kita tak perlu bayar zakat. Yang ni bagi kebajikan, bagi orang lain sebagai hadiah, mafi muskil lah, tak jadi masalah. Tapi kalau niat kita bagi kepada orang lain, kepada isteri ataupun anak-anak ataupun apa-apalah jalan kebaikan, kerana nak mengelakkan dari keluarkan zakat, maka itu bukan satu perkara yang baik. Maka ilmu tu kalau disebarkan, bukan satu perkara yang akan mendatangkan kebaikan, ataupun orang akan meremehkan daripada pengamalan agama ataupun meremehkan agama. Wahakadha. Naam. Barakallah. Naam. Segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan mendatangkan harta dunia tidak boleh disampaikan kepada orang yang diketahui atau melakukannya atau mengajarkannya kepada orang yang akan melakukannya. Naam, sebab tu guru-guru perlu juga untuk pastikan ataupun ingatkan anak-anak murid akan adab dan akan niat dalam mempelajari ilmu agama. Sebab kadang-kadang ilmu ni boleh merosakkan. Ilmu ni boleh merosakkan, dan kalau kita tahu ada anak-anak murid yang dengan ilmu tersebut akan merosakkan dia, maka kita perbaiki dulu hati dia, kita perbaiki dulu niat dia, kemudian barulah diberikan ilmu. Selagi mana hati dia tak ready, maka tidak diberikan ilmu tersebut, seperti mana yang kita dah bahaskan juga pada perbahasan sebelum ini. Dan kalau satu ilmu tu kita kena
tengok dulu sama ada mana maslahah dia yang lebih, manfaat dia lebih ataupun mudarat dia lebih. Kalau manfaat lebih, kita sampaikan. Kalau mudarat dia lebih, maka kita tak sampaikan. Begitu juga dengan percakapan kita. Sebelum kita nak cakap sesuatu, kita timbang dulu, kita nilai dulu sama ada manfaat dia lebih ataupun mudarat dia lebih. Kalau manfaat lebih, baru kita cakap. Kalau manfaat dia kurang, maka kalau boleh ahsan sekut sakit, ahsan kita berdiam. Marhaba. Naam. Dekat footnote nombor 85 disebutkan sini tentang manhaj Syekhul Islam Az-Zakaria Al-Ansari, seorang imam, allamah, faqih, pemuka, para qadhi. Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari As-Sunaiki Al-Misri, termasuk imam di kalangan mazhab Syafi'i dan tokoh terkemuka pada masanya. Beliau memiliki ilmu dan kewalian sekaligus amar ma'ruf nahi munkar. Belajar dari Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni yang mengarang syarah Sahih Bukhari, antara imam yang terkemuka. Sedangkan Ibn Hajar Al-Haytami belajar kepadanya. Kerana itu beliau digelarkan, mengatakan, aku terketuk di antara dua hajar, di antara dua batu. Dia tersepit antara dua batu. Guru dia Hajar, Hajar dalam bahasa Arab batu. Jadi guru dia Ibn Hajar Al-Asqalani, anak murid dia Ibn Hajar Haytami. Jadi dia tersepit antara dua batu. La ilaha illallah. Beliau memiliki beberapa karangan yang bagus seperti Syarh Raudah. Naam. Sallallahu Muhammad. Saya lupa nak tengok, cek pasal apa tu kisah Syekhul Islam Zakaria Ansari, tapi yang saya sebutkan pada pengajian yang lalu, beliau ini terhijab daripada berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diberitahukan kepada dia bahawa ada 3 perkara yang diberitahu kepada dia untuk mengamalkan satu selawat. Satu, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati adrikni, 116 kali. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qallat hilati adrikni. Mungkin nanti anda tulis yang 116 kali. Kemudian assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, 116 kali. Kemudian ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 116 kali. Jadi setelah beliau lama tak berjumpa dengan, tidak bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apabila diberikan amalan tersebut, diamalkan, maka kembali dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabadin, bila dia berjumpa dengan Rasulullah, dia pun bertanya sebab kenapa dia terhijab daripada berjumpa. Maka saya sebutkan ada 3 perkara. Satu, sebab imamahnya terlampau besar, jadi dikecilkan pemakaian imamah. Yang kedua, disebabkan ada perkataan yang digunakan di dalam penulisannya, dalam kitab-kitabnya, yang perlu ditukar. Seakan-akan mengatakan qultu tu membawa sifat takabur. Jadi diperintahkan untuk dibuang, tidak disebutkan qultu. Dan yang ketiga, anak terlupa, tak sempat tengok kat sini. Ala kulli hal, la ilaha illallah wa hakadha as-salihin, yakni orang-orang alim zaman dahulu, hubungan mereka luar biasa kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka selalu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian 89, siapa 89?
Abu Abdullah Husain bin Al-Hasan bin Muhammad bin Halim Al-Halimi, pengarang kitab yang sangat penting Al-Minhaj fi Syu'ab al-Iman. As-Subki mengatakan dalam tabaqatnya beliau salah seorang imam pada masanya dan guru para ulama Syafi'i. InsyaAllah nama dia tak dikenali, tapi dia guru kepada ramai para ulama Syafi'i. Sebab tu kadang-kadang kealiman seseorang itu bukan mengikut kadar kemasyhurannya. Ilmu seseorang itu bukan mengikut kadar kemasyhurannya. Kadang-kadang ramai orang-orang yang ilmu dia luar biasa tapi khumul, yakni mereka memilih untuk tidak masyhur, suka untuk yakni tidak dikenali. Mereka lebih suka untuk tidak dikenali, walaupun kalau mereka pilih untuk menyebarkan ilmu mereka ataupun yakni ke depan, maka subhanallah ilmu mereka luar biasa. La ilaha illallah. Kemudian 90 di sini dituliskan Abu Laith adalah Al-Imam Al-Allamah Nasr bin Muhammad As-Samarqandi, wafat 373, digelar Imamul Huda, salah seorang imam di kalangan ulama Hanafi dan tokoh terkemuka di kalangan mufassir dan fuqaha. Beliau juga seorang sufi yang zuhud. Al-Bustan adalah nama kitabnya, lengkapnya Bustanul Arifin, mengenai zuhud, akhlak serta hadis-hadis dan asar-asar mengenainya. Imam Nawawi memiliki karangan yang dengan judul yang sama, keduanya dicetak. Allah Ta'ala alam. Kita masuk bab yang ketiga, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya kita baca daripada surat sebelah ni, ilmu tidak dapat diraih kecuali dengan kesungguhan. Ketahuilah sesungguhnya semakin bertambah mulia sesuatu yang dituntut, semakin bertambah keletihan dan kesulitan dalam mencapainya. Kemuliaan bukan dicapai dengan bersenang-senang, melainkan dengan kesusahan ataupun dengan berat. Di dalam Sahih Muslim disebutkan keterangan dari Yahya bin Abi Katsir, ilmu tidak didapat dengan bersantai-santai, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, la tahsabil majda tamuran anta akiluhu lan tablughal majda hatta tal'aqal sabira. Jangan kau duga kemuliaan itu kurma yang kau makan, takkan capai kemuliaan hingga kau rasakan jadam. Ini jadam, buah yang pahit. Maksudnya kita takkan dapat kemuliaan sehingga kita mengalami keperitan ataupun kepahitan dalam mencapai perkara yang mulia tersebut. Dalam syair lain dikatakan, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum aljudu yufqiru wal iqdamu qattalu. Kalau bukan kerana kesulitan, kesusahan, nescaya semua manusia jadi pemimpin. Kemurahan dapat membuat miskin dan keberanian dapat mematikan. Maksudnya orang yang bersifat pemurah, suka beri, kadang-kadang menyebabkan dirinya jatuh fakir. Dan keberanian seseorang itu terkadang menyebabkan dia mati ataupun mati syahid di medan peperangan. Sebab apa? Dia berani untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Maksudnya bukan semua orang mampu untuk nak mati syahid, dan bukan semua orang mampu untuk nak yakni memberi tanpa takut kefakiran. Sebab tu di salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tu, man la yakhshal faqr, yakni aku kembali daripada seorang yang memberi tanpa takut kefakiran. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu hari ada badui datang kepada Rasulullah, minta pemberian. Maka Nabi kata, tengok antara dua lembah tu, binatang-binatang tu semua untuk kamu. Maka badui itu kata, ya Rasulullah, jangan main-mainkan aku. Dia kata, tak, silakan, dia ni diberikan kesemuanya. Badi'uz Zaman mengatakan, ketahuilah bahawa ilmu itu keperluan yang lambat, tidak segera diperlukan, cita-cita yang jauh, yang tidak dapat tercapai dengan anak panah, tidak terlihat dalam tidur, tidak diwarisi daripada orang tua dan paman, melainkan merupakan pohon yang tidak akan baik kecuali bila ditanam, dan tidak dapat ditanam kecuali di dalam jiwa, tidak dapat diairi kecuali dengan belajar, dan tidak mendapatkannya kecuali dengan banyak menyendiri, sentiasa bergadang untuk belajar. Ini sentiasa duduk untuk belajar, sedikit tidur, menyambungkan malam dengan siang. Ini semua tidak akan dapat dicapai kecuali oleh orang-orang yang mengorbankan matanya. Apakah orang yang menyibukkan waktu siangnya dengan mengumpulkan harta dan menyibukkan malamnya dengan berkumpul dengan wanita, yang istrinya, menyangka akan keluar sebagai seorang faqih? Tidak, demi Allah, sampai dia menuju kepada buku-buku catatannya,
menemani tinta-tinta penanya melewati padang ilalang. Ilalang pohon-pohon ini. Naam, sah. Hadza melewati padang ilalang, yakni banyak bermusafir, banyak berjalan. Hadza bil arabiyah qara'tu. Menuntut ilmu siang dan malam, menerima kepahitan kesabaran dan menerima hujan lebat taufik. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan dalam sebuah syair, wa khudh min ulumiddin haddan muwaffaran wa bil fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri wa bil jiddi wa bil jiddi was sabril jamil tahullu fi fasihil ula fastawsi bil jiddi was sabri. Ambillah ilmu agama yang banyak, dengan ilmu engkau akan naik ketika hidup dan di padang mahsyar. Dengan kesungguhan dan kesabaran yang baik engkau akan tempati tempat yang tinggi yang luas. Maka berwasiatlah dengan kesungguhan dan kesabaran. Nah, dekat sini disebutkan pada permulaan, ketahuilah sesungguhnya semakin bertambah mulia sesuatu yang dituntut, maka semakin bertambah kesusahan dan keperitan dalam mencapainya. Segala kemuliaan, nak jadi orang senang di dunia, contohnya nak jadi businessman yang berjaya, nak jadi orang yang mempunyai degree, master, PhD, semuanya perlu bersusah payah. Apatah lagi nak mencapai kemuliaan dan kebahagiaan dan kejayaan yang hakiki, iaitu negeri akhirat, lebih susah. Kalau orang dunia sanggup untuk mengorbankan waktunya, sanggup mengorbankan ahli keluarganya, sanggup meninggalkan ahli keluarganya untuk bermusafir dan sebagainya kerana nak dapatkan perkara dunia, jadi apatah lagi perkara-perkara agama. Subhanallah, kadang-kadang tinggalkan ahli keluarga untuk kerja dan sebagainya boleh, tapi nak tinggalkan ahli keluarga kerana agama tak boleh. Maksudnya yang mana kalau betul niat meninggalkan ahli keluarga tu kerana agama, tanpa tidak menunaikan hak-hak mereka, maksudnya meninggalkan mereka dalam keadaan hak-hak mereka terjaga, keperluan-keperluan mereka terjaga, nafkah-nafkah mereka terjaga, maka itu merupakan lebih penting daripada meninggalkan ahli keluarga kerana dunia. Ini orang kerja overseas dan sebagainya, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, jumpa anak family mungkin akhir bulan ataupun beberapa bulan sekali dan sebagainya baru jumpa ahli keluarga, tapi sebab gajinya lebih besar, pengalamannya lebih bagus di luar negara ataupun kat Pelantar Minyak dan sebagainya, sanggup, boleh, orang lain tak bising. Tapi bila tinggal kerana agama dan sebagainya, orang akan bising. Ala kulli hal, nak disebutkan di sini perkara agama tu lebih aula untuk kita melalui daripada kesusahan-kesusahan tersebut dalam mencapai daripada ilmu dan amalan. Naam, laulal masyaqqatu sadan nasu kulluhum aljud yufqiru wal iqdamu qatalu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami menjadikan sebahagian daripada mereka itu pemimpin-pemimpin bila mereka ada sifat apa? Lamma sabaru, bila mereka ada sifat kesabaran, sabar dalam belajar, sabar dalam mengamalkan ilmu yang dipelajari, sabar dalam mengulang kaji pelajaran, sabar dalam menyampaikan ilmu agama, sabar dalam segala perkara. Dengan adanya sifat sabar dalam agama, maka akan naik darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu ni bukan satu perkara yang kita boleh dapat yakni dalam sekelip mata. Ilmu ni perlukan jangka masa yang panjang. Dia bukan satu perkara yang fast cook. Dia lama nak masak. Dia slow cook. Sikit lam yuladul mar'u aliman. Tak ada seorang pun yang dilahirkan menjadi orang alim. Innamal ilmu bitta'allum. Yakni belajar sikit sehingga dia menjadi orang alim. Dan yakni cita-cita yang jauh. Maksudnya untuk nak capai kepada cita-cita tu perlu waktu jangka masa yang panjang. Tidak tercapai dengan anak panah. Sekejap dah sampai ke tujuannya. Tidak terlihat di dalam tidur. Ni bukan mimpi. Jadi orang alim ni bukan mimpi. Dapat ilham dalam tidur lah. Tak tidur untuk baca kitab-kitab
supaya kita dapat jadi orang alim. Tidak diwarisi daripada orang tua dan pakcik-pakcik. Walaupun ayah orang alim, walaupun pakcik orang alim, tapi kalau anak saudara tu tak belajar, dia takkan jadi orang alim. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hanya mencukupi dengan doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ni orang yang memahami daripada agama dan mengetahui daripada tafsiran Al-Quran. Kalau Abdullah bin Abbas khalas, sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun sepupu Rasulullah, tak payah belajar, khalas, duduk saja, takkan jadi orang alim. Walaupun telah didoakan dan bekalan daripada doanya Rasulullah, dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga dia menjadi orang yang alim. Duduk seperti adab yang kita dengar. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas duduk di depan pintu rumahnya Zaid bin Thabit. Tak diketuk, ditunggu sampai gurunya keluar. Sampai sebab masa tu padang pasir, angin bertiup, jadi sampai seluruh tubuh badan Abdullah bin Abbas dibaluti dengan pasir, maksudnya penuh debu lah. Sampai bila keluar tak tahu siapa. Jadi bila Zaid bin Thabit keluar, barulah dia bangun untuk nak jumpa dengan guru ni. Jadi Zaid bin Thabit kata, wahai sepupunya Rasulullah, kau boleh ketuk je, panggil aku akan keluar. Cakap, ini adab sama guru. Ini dia tak kacau gurunya di dalam rumah. La ilaha illallah wa hakadha. Maksudnya perlu akan kesungguhan dan tidak diwarisi oleh ayah orang alim ke, pakcik orang alim ke dan sebagainya. Perlu untuk setiap daripada mereka belajar. Dan daripada sini kita dapat mengetahui nilai orang-orang yang ahli keluarganya itu alim bin alim bin alim bin alim sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, generation of scholars, yakni setiap generasi tu orang alim. Bagaimana mereka nak pastikan setiap daripada keturunan tu bersambung ilmunya. Ini bukan satu perkara yang mudah. Nak jadi alim satu orang sahaja bukan mudah. Ini setiap generasi tanpa putus orang alim, ajib ini. Dan masih ada lagi saki-baki daripada orang-orang yang macam tu. Masih ada lagi saki-baki daripada orang macam tu. Antara yang terakhir yang meninggal dunia adalah Habib Abu Bakar Adni, bin alim masyhur. Yakni dia orang alim, ayahnya orang alim, datuknya orang alim, datuk kepada ayahnya orang alim, wahakala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya mereka. Alangkah beruntungnya mereka. Tapi ianya merupakan satu amanah, satu tanggungjawab dan bukan satu benda untuk dibanggakan. Yakni untuk kita tu, maksudnya perlu berusaha untuk nak dapat. Kita dah Allah pilih belajar agama, lepas tu nak pastikan generation seterusnya pun belajar agama, bukan satu perkara yang mudah. Berterusan, usaha yang berterusan, bersusah payah yang berterusan, ijtihad, usaha yang berterusan sehingga tercapai daripada perkara tersebut. Nah, melainkan merupakan pohon yang tidak akan baik kecuali bila ditanam, dan tidak dapat ditanam kecuali di dalam jiwa, tidak dapat diairi kecuali dengan belajar, dan tidak mendapatkannya kecuali dengan banyak menyendiri. Selalu bersendiri. Orang relax ke sana, pergi ke sini. Orang alim ada waktu dia. Subhanallah, antara yang diceritakan tentang Habib Ali masyhur, abangnya kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau merupakan mufti Kota Tarim. Dia mufti, ayahnya pun mufti. Jadi Habib Ali masyhur ni, subhanallah, dia punya aktiviti penuh sepanjang hari, sepanjang minggu penuh. Dan disebabkan tugas dia sebagai seorang mufti, jadi kadang-kadang hari Sabtu tu dia terpaksa menyendiri dan excuse dia punya daripada menghadiri jemputan-jemputan ahli keluarga dan sahabat handai. Sebab apa? Sebab dia kena berikan masa untuk nak semak fatwa. Nak semak fatwa, baca masalah fiqah dan sebagainya, supaya pastikan bahawa fatwa yang dikeluarkan itu betul. Jadi ini bukan satu hari, one weekend je tak boleh nak bersama family. Ni every week for the past, Allah Ta'ala alam, God knows daripada bila. Yakni itu antara mujahadah yang dia lalui untuk jadi seorang mufti. Ini bukan, mufti itu bukan satu title untuk dibanggakan, tapi satu tanggungjawab yang dipikul dengan penuh amanah. Jadi setiap hari Sabtu tak dapat bersama keluarga, sama jemputan kahwin ke, jemputan orang luar ke, khalas duduk dekat bilik fatwa ataupun bilik library untuk nak baca masalah. Itu antara kesusahan yang dilalui. Itu satu. Tu belum cerita
di waktu malam, pukul 12 malam, 1 pagi baru duduk dengan ahli keluarga ataupun adik-beradik untuk baca kitab-kitab dan sebagainya. Sebab sepanjang hari dah penuh, yang ada ada masa lain free tengah malam, pukul 12, pukul 1 dibaca. Setiap hari baca kitab. Hatta masuk dalam kapal terbang baca kitab. Ala kulli hal, daim ala dawam, berterusan bersama ilmu sehingga menjadi ahli ilmu. Kita ni kalau nak tanya, hatta pelajar-pelajar agama zaman sekarang, kita nak kata kita ni pelajar agama satu hari yang sempurna pun tak. Maksudnya nak duduk sebagai seorang talib ilm, penuntut agama yang benar menunaikan hak ilmu satu hari yang full, yang betul-betul satu hari pun kita segan nak cakap. Habib Abdullah bin Umar Syatiri, kalau tak silap, la yusamma talib ilm malam yakum qiyamul lail. Tidak dipanggil seorang penuntut ilmu kalau dia tak bangun malam. La ilaha illallah. Banyak requirement untuk menjadi penuntut ilmu agama, iaitu dengan bangun malamnya, dengan bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agamanya, dengan adabnya, dengan ulang kajinya, dan wahakata. Allah yuhyi mamat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala hidupkan semangat-semangat yang telah mati dalam diri kita untuk menuju kepada perkara-perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemuliaan kepada diri kita, sehingga kita tak ada masa untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Tak ada masa nak bangun qiyamul lail, tak ada masa untuk nak baca Quran banyak, tak ada masa untuk nak mentelaah kitab dan sebagainya. Tapi kita ada banyak masa untuk perkara-perkara lain. La ilaha illallah. Allah Ta'ala alam. Kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian akan datang pada perenggan terakhir, muka surat 76. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.